Okey, Rina Safia ada. Okey. Rasa boleh kita sambung balik. Okey, 6.3 dia tak ada pengiraan. Okey. Dengan masa sikit lagi ni. Dia tak ada pengiraan. Yang pertama, dia berkaitan dengan kantor. Okey. Kantor ni, kalau kamu pernah tengok kantor, pernah main kantor, dia sebenarnya boleh menghasilkan image. Dia boleh menghasilkan image di sebalik sana. Okey. Kamu bila guna lens, dia boleh menghasilkan image. Itu point cikgu lah. Jadi sebelum kita pergi nak tahu macam mana image-image yang terbentuk, okey. Sebelum kita pergi lebih jauh macam mana image-image dia yang terbentuk, ada a few things basic terms ataupun basic konsep yang basic terms lah, dia bukan konsep lagi. Basic terms yang kamu kena tahu. Okey, yang pertama adalah lens ni yang kamu study adalah dua jenis lens saja, dua jenis kantor. Kantor pertama dia panggil convex lens. Yang kedua dia panggil concave lens. Setengah buku dia tulis biconvex. Sebab dia ada dua kembung tu, dia ada depan dengan belakang. Dia tak boleh kembung satu je. Dia kembung depan belakang. Kalau tengok setengah buku dia tulis bi kat situ. Biconvex, biconcave. Nak cerita bukan satu side, dua-dua side kembung dan dua-dua side melengkung concave dalam cembung. Kalau convex dia panggil cembung, kantor cembung. Concave lens dia panggil apa? Cekung. Thank you Takif, cekung. Dia panggil cekung. Okey, terbaik. So cembung dengan cekung. Cekung muka macam cekung, dia masuk ke dalam maksudnya. Kok lah confuse nama pun kan. Okey. Jadi disebabkan dia punya, bila straight, ada satu garis line straight, dia akan pergi menumpu. Ini convex line punya perangai. Okey, kena tahu dia punya perangai, macam mana dia respon. Convex ni, belah kiri dia ni, kita cerita cembung ni, bila satu garis lurus melalui dia, dia akan menumpu. Okey, dia akan menumpu. Jadi, kita panggil dia menumpu pada titik fokus. Okey, titik fokus dia panggil, titik fokus. Okey, kalau kamu dululah cikgu kecil-kecil dulu, cikgu suka main kantor. Kantor tu cikgu bakar daun kering. Okey, kena matahari tu daripada jauh. So matahari adalah daripada jauh. Bila matahari daripada jauh, cahaya dia consider dia datang straight lah. Jadi dia akan menumpu. Dan lama-lama daun tu ataupun kertas tu akan terbakar. Siapa pernah buat macam tu? Main kantor. Siapa pernah main kantor? Kat sini lah. Nurin pernah? Terbaik Nurin dia terbakar bila kamu tunggu lama, tapi kamu pun terbakar juga sebenarnya. Kat sekolah rendah Fahmi cakap. Ariana pun pernah Kan panas-panas, dia kena panas-panas tu best. Dia akan menumpu. So dia tumpu dekat fokus. Bakar pensel box. Brutal juga Fahmi. Okey. Okey. Jadi apa yang kamu buat adalah kamu mencari jarak yang sesuai supaya dia jatuh betul-betul dekat focal point. Jadi jarak ni kita panggil focus length. So jarak kantor dengan tempat yang kamu bakar tu sebenarnya kamu dapat satu jarak, dipanggil panjang fokus. Okey? Yang satu lagi titik fokus. Yang ni titik fokus point, focal point. Itulah kantor cembungnya perangai. Kamu pun pernah main. Cengkung mungkin tak ramai main. Okey, cikgu pun jarang-jarang main Okey, jadi cekung ni dia akan mencapah. Macam mana dia boleh mencapah keluar? Sebab dia panggil diverging lens. Dia diverse. Okey, dia diverse. Mak dia tu pernah darjah 3 alright. Dia diverse. Diverse tu kalau kamu dot patah balik, focal point dia duduk kat belakang. Bila kat belakang dia panggil satu virtual, satu lagi dia negatif. Jadi kalau sini negatif dia panggil negatif 10 cm. Let's say lah contoh. Kalau sini 10 cm dia panggil positif 10 cm. Okay. Bila dia image yang terbentuk dia akan panggil real nyata. Kalau virtual dia panggil maya. Macam kita ni maya.
dalam talian maya ni. Tapi image tak maya. Okey, itu kita punya pemahaman tentang maya dan nyata bagi gambar ni. Okey, kita forward lagi. Okey, ini optical terms. Optical center, principal axis, axis of lens, focal point, object distance, image distance dengan focal length. Boleh tengok buku, cikgu nak tunjuk kat gambar. Okey, cikgu nak tunjuk kat gambar. Gambar mana sesuai ya? Sekejap, gambar yang lebih sesuai cikgu depan sikit. Sinilah, okey. Gambar sini. Okey. Tak boleh dah. Okey, ini focal point. Cikgu tanda dulu focal point. Dia ada dua di sini. Tapi sebenarnya sinilah sebab diverging dia depan. Okey, F. Kalau length adalah start daripada kosong tu. Ya. Jadi ini adalah focus length. Panjang fokus. Focus length. Okey. Lagi apa dia bagi? Axis of. Mana lagi dia bagi Optical center dengan principal axis. Okey. Optical center adalah O yang terang tu. Ni O tu. Betul-betul titik point. Dia point Sorry, dia point kat tengah. Dia point dekat tengah-tengah tu. Dekat tengah-tengah ni, sorry. Yang dia letak O tu, dia point situ. Optical center. Axis yang ni, garis yang kita buat ni axis. Okey. Kalau kamu letak objek, contoh kamu letak pokok. Pokok tu kita panggil object length. Dia panggil U. Okey, contoh dia dapat image pokok kat bawah. Yang ni kita panggil I. Panjang dia daripada tengah. Panjang dia daripada kantar tu. Okey, tu I. Okey, itu basic dia. Sebelum kita boleh lukis, ada lagi benda yang cikgu nak cerita. Macam mana kamu nak melukis? Dia ada 3 ray yang kamu kena master. Yang pertama, kalau ada satu sinar dia lalu dekat O, dia akan straight. Okey, tak terpesong. No effect. Kalau apa? Lalu dekat O. Kalau ada satu garis tu dia lalu dekat O, dia akan straight je. Okey. Kalau dia lalu straight macam ni, dia akan straight saja. Maksudnya cahaya, satu sinar cahaya yang lalu dekat center of optical tu, dia akan tak terpesong. Boleh faham? Yang tu yang pertama. Yang kedua, ray yang kedua adalah kamu kena pandai lukis. Betul lah? Yang ni kena pandai lukis. Kalau garis tu straight, dia akan lalu dekat F. Bila kena garis tengah tu, dia akan lalu F. Okay, straight lalu F. Straight, kalau garis tu straight, dia akan lalu dekat ke F. Yang kedua, kalau sinar tu lalu dekat F, sinar tu lalu dekat F dulu, dia akan straight. F, dia akan, bila kena kantar, dia akan jadi straight. Contoh satu sinar tu dia lalu F. Bila kena macam tu dia akan jadi straight. Dia macam tu. Sama juga yang straight tu. Garis yang straight ni. Kalau dia straight, dia akan lalu F. Tu yang dia menumpu tu. Okay, so ray yang pertama, ray yang kedua, ray yang ketiga. Boleh dapat dulu? Boleh lukis, kamu boleh lukis. Kamu kena lukis ni Buat satu kantar, lukis ketiga-tiga ray ni. Oh, kalau yang straight, lalu kat O, tak ada efek, dia straight saja. Satu ray yang sebelum tu straight, dia akan lalu F lepas tu. Yang lalu F dulu, dia akan straight lepas lalu kantar. Boleh, yang tu dulu cikgu bagi. Okay, salin dulu dan lukis. Dia kena belajar melukis ini. Okay, kalau diverging, kamu kena lukis diverging lines yang ni. Yang straight akan lalu straight juga. Yang straight sama juga, dia akan lalu F. Tapi cara nak lukis F dia tu kena lain sikit. F dia tu dia kena rujuk kat F yang belakang. Jadi kamu akan buat satu ray.
Dia straight, dia bukan masuk F gitu, salah. Ya, okey, dia salah, dia tak boleh macam tu. Nanti dia jadi diverging. Dia jadi converging juga. Dia jadi convex. Kantar, tak boleh. Jadi apa yang kamu kena buat, dia diverge. Tapi dia datang daripada F tu. Kalau dia straight macam ni, dia kena buat dulu dot-dot ni. Cara lukis lah, cara lukis. So dia akan keluar kat sini. Dia macam tu. So nak padam balik boleh, tak nak padam balik pun boleh, yang putus-putus tu. Nak cerita dia macam tu. Tapi kalau ada light yang lalu yang nak pergi ke F, memang light tu datang betul-betul dekat F. Contoh dia macam ni. Light tu datang, betul-betul dia tala ke F, dia akan keluar straight. So straight ke F, F ke straight. Itu sama. Itu sama. Yang lalu O akan straight saja, yang tak akan terpesong. Yang straight akan lalu ke F, yang lalu ke F akan straight. Boleh faham itu? Itu cara kita nak lukis ray diagram. Penting ke? Penting. Kamu boleh dapat image. Kamu boleh dapat image kalau kamu lukis dengan betul. Okey. Objek daripada infinity. Maksudnya jauh macam matahari tu. Bila matahari tu, kalau kamu buat diverging dia, kamu akan nampak image dia. Image dia akan nampak macam tu. Okey. Contoh, cikgu nak tunjuk contoh lagi. Cikgu suka tunjuk gambar supaya kamu lebih nampak. Okey, ni contoh yang lebih cantik. Okay, F1 dengan F2 adalah focal length dia lah. Focal length dia. Okay. Okay ya. Itu long story short dia lah. Long story short, cikgu nak cakap bahawa kalau objek tu kamu tukar jarak dia, dia akan dapat image yang berbeza-beza. Okay. Sebelum kamu ni, sebelum pergi lebih jauh video tu. Okay. Yang pertama adalah, cikgu contoh objek dekat infinity. Kamu ada 6 case. 6 case 6 jarak objek yang kamu kena hafal. Objek dekat infinity jauh gila. Macam matahari kan. Jauh, objek yang akan dapat, objek tu akan jatuh dekat focal length kamu. Okay, dia akan jatuh kat sini. Sama dengan video yang cikgu tunjuk, dia akan jatuh dekat sini. Ray diagram boleh cerita kat kamu. Boleh tunjuk bukti. Di mana persilangan dua ray ni, dia akan dapat kat sini. Okay, yang pertama, kamu kena tahu kalau dia jatuh sebelah kanan, real. Kalau dia jatuh belah kiri, dia panggil virtual. Okay, kalau dia jatuh belah kanan di sebelah belakang kantar, dia panggil real. Inverted pula, inverted kamu tengok kalau dia arrow dia kat bawah, dia inverted. Okay, kalau pokok tu jauh, satu pokok tu jauh, pokok tu dapat image kat sini, dia akan pokok tu terbalik. Jadi dia panggil inverted.
Cikgu, kalau image real macam mana? Dia akan dapat atas. Pokok tu akan dapat atas juga. Okey, yang ni adalah upright. Okey. Yang ketiga diminish. Diminish kecil, mengecil. Lawan dia adalah magnify. Okey, dia membesar. Jadi ada 3 perangai dia yang ni. Tak real dia akan virtual. Kalau dia tak inverted dia akan upright. Okey, jadi kamu boleh tengok daripada gambar Ray diagram tu, kamu boleh bila kamu dah lukis diagram, kamu tahu oh dia ada kat bawah lah, maka dia adalah inverted. Dia duduk depan lah, dia duduk depan kantar lah, maka dia real. Oh dia kecil daripada gambar sebenar lah, dia adalah mengecil. Okey? Yang tu yang kamu kena hafal ni. Oh kalau objek dekat infinity, image dia yang ni. Okey? Itu point yang cikgu nak highlight. End of the day, yang ni yang kamu kena hafal. Okey, cikgu move lagi. Okey, kalau objek tu duduk focal length ni focal length. Dia ada kaitan dengan 2. Kalau focal length tu let's say dia adalah 10 meter, 10 cm, 2 f maksudnya 20 cm lah. Okey, dia ada kaitan tu. Okey. Objek tinggi tu. Kalau tengok objek tinggi ni, yang pertama dia keluar, dia jatuh belah kanan. Dia jatuh kanan, so dia real. Dia lagi kecil. Kalau kamu tengok dia lagi kecil, maksud dia duduk kat bawah. Dia duduk kat bawah, bukan duduk kat atas. Maka dia inverted. Kalau dia lagi kecil, dia mengecil. So daripada ray diagram, kamu boleh design dia punya image juga. Dia faham ah? Cikgu saya tak hafal, lukis. Tak pandai lukis, hafal. Dia dua tu je. Okey? So pilihan di tangan kamu. Kalau kamu tengok ni masih sama. Dua ni masih sama. Sekarang ni objek tu dia duduk dekat 2F, dia duduk kat 20 cm. Betul-betul dekat 20 cm. Image dia macam mana pula? Okey? Ini case yang pertama. Ini case yang pertama, objek dekat infinity. Ini case yang kedua. Case yang ketiga adalah betul-betul dekat 2F, dekat 20 cm tu. Image yang terbentuk macam mana? Kalau kamu tak tengok ni, kamu boleh tahu yang cikgu petua, cikgu cakap. Dia duduk belah kanan. Dia real. Okey? Belah kanan dia real. Dia duduk kat atas ke kat bawah? Dia naik atas ke dia turun bawah? Dia turun bawah, dia inverted. So dia inverted. Kalau tengok panjang dia sama saiz. Sama. Memang dia dekat sama saiz. So kena ingat special dia kat sini. Kalau objek sama dengan 2F, image sama saiz. Hafal. Okay, nanti cikgu cerita macam mana mudah nak hafal sikit. Yang pertama kamu boleh tahulah. Kena tahu dulu game dia. Oh yang tu dia nak rupanya. Bila aku tahu objek kat sini, image dia macam ni. Objek dia kat sini, image dia macam tu. Yang tu dulu cikgu nak kamu dapat. Okay. Ray diagram tolong explain. Okay. Ray diagram boleh tolong explain kat kamu. Okay. Objek di antara 2F dengan F. Mungkin sini boleh jadi 13, boleh jadi 12, boleh jadi 15 cm. Sebab situ 20 dengan 10. So kalau kita lukis Ray diagram, dia duduk bawah, dia masih lagi inverted. Dia duduk belah kanan lagi, dia masih real. Tapi kalau tengok panjang dia dah besar. So dia magnified. Okay. Cikgu cerita macam mana boleh tengok daripada ray diagram, boleh tahu jenis-jenis image yang terbentuk. Itu je. Itu dulu yang kamu. So sini hafalan lah, kena salin sikit. Nanti ngantuk pula. Kalau objek duduk betul-betul dekat F. Okay. Dia adalah sebenarnya dia image infinity. Image infinity tiada image. Kamu tak akan nampak image. Dia tiada image sebenarnya. So kita akan beritahu dia adalah virtual. Sebab belakang ni kalau kita combine, dia sebenarnya tak nampak pun tapi dia jauh gila. Okay. Virtual sebab dia akan patah balik. Dia belah kiri. Dia upright. For sure dia akan duduk belah atas. Magnify sebab lagi besar. Tapi dia jauh gila. Jadi kita boleh conclude dia macam ni.
Cikgu tambah satu lagi. Last kali, kes yang ke-6. Kalau dia lagi kecil daripada F. Maksudnya dia mungkin 5 cm, 6 cm. Boleh ya? Bila dia lagi kecil, dia adalah virtual. Image tu, yang ni yang kes yang special. Bila ada satu pernah masuk SPM, dia kena lukis yang ni. Kes yang ni. Kes objek kurang daripada 10 cm ataupun lebih kecil daripada F. Panjang F tu. Kamu tak boleh lukis, image tak boleh dapat kat sini. Image akan dapat kat belakang. Kamu kena buat dot kat belakang, kamu akan dapat sini. Kalau kita tengok sini dia magnify. Dia lagi besar. Dan dia duduk belah kiri. Maka dia adalah virtual. Dan dia duduk belah atas. Dia bukan duduk belah bawah. Maka dia adalah upright. Boleh ya? So dia kena hafal sikit. Kena hafal sikit. Cikgu pun boring nak cerita. Tapi gitulah. Dia kena hafal sikit. So cikgu bagi conclusion yang mudah kepada kamu. Objek tu, dia ada 6 kes. Kes yang pertama dia jauh gila. Kes yang pertama, infinity. Kes yang kedua, 2F. Kes yang kedua, yang ke-6 pula dah cikgu tulis. Yang pertama dia jauh gila. Jauh gila. Okay? Bila jauh gila, kamu punya image dia akan kecil. Hijau ni dia nak cerita dia kecil. Kecil makin lama makin besar. Dia kecil lah. Kecil, dia akan pergi sama saiz. Lepas sama saiz, dia akan besar. Dia akan besar. Kurang pada sama saiz, dia akan kecil. Jadi, kes 1 dengan kes 2. Kes 1, dia akan kecil. Dia akan nyata. Dia akan songsang. So, nyata dengan songsang ni cover sampai F. Maya, dia akan cover sampai kanta. Okey, itu cerita dia. Okey, jadi cikgu senang je nak ukur dia, senang. Kes 2 dia duduk sini, maksudnya kalau cikgu buat satu garis, maksudnya dia kecil. Dia kecil, dia nyata, dia songsang. Songsang ni apa dalam bahasa Inggeris tadi? Inverted. Dia nyata, dia adalah real. Senang. Kalau dia dekat 2F, kamu garis je turun. Oh, dia same size, dia real, dia inverted. Macam tu. Macam tu cara nak baca cikgu punya summary ni. Kalau dia dekat infinity, dekat F pula, kes yang ketiga, kes yang keempat tengah-tengah. Tengah-tengah. So dia dah besar dah. So dia membesar, dia masih lagi maya, dia masih lagi songsang. Okay? Itu yang cikgu punya conclusion. So kamu kena boleh buat macam tu. Infinity, maya dia cover maya dengan tegak. So dia milik maya. Dia milik maya, dia milik tegak. Kalau kes yang kelima dia dekat F, kes yang keenam objek lagi kecil pada F kat sini. So dia besar, dia maya, dia tegak. Okey. Yang tu dulu kamu salin. Salin lah. Ini salin dulu. Salin dulu ringkasan ni sebab dia boleh bagi kamu kemudahan. 6 kes. Ingat 6 kes ha? Okey. Cikgu dulu tulis color dengan color yang lebih cantik. Okey. Hijau dia kecil. Sini kecil. Kecil sampai same size tu. Lepas tu lepas same size dia akan besar. So kalau kamu tengok kes bergantung kepada kes nombor 6. Contoh. Kamu garis je. Kecil, nyata, songsang. Kes 5. Garis je, boleh tahu. Kes 4 dekat C, dekat 2F, 2F. Garis saja. Kamu dapat siapa dia. Kes 5, kes 6. Cikgu ni terbalik. 1 kat sini, 2 dekat sini, dekat cikgu selalu ingat infinity yang terakhir. Okey, ni 1, ni 2.
Garis je. Garis kamu akan dapat. Nombor 3, nombor 4. Garis je kamu tahu dah dia punya image. 5 dekat infinity. 6 dekat ni. Dia besar, dia maya, dia tegak. Okey. Maya apa dia? Virtual. Siapa yang BI ya? Maya virtual, tegak upright, nyata real, songsang inverted. Dapat semua yang ni? Dapat? Dapat. Cuba tulis kat bawah tu dapat cikgu. Sebab ini summary dia. Senang. Kalau kamu susah yang tu, hafal saja. Okey, terbaik WAS yang lain. Cikgu nak semua reply juga. Jat tengah salin Fahmi. Terbaik. Salin lah. Salin sinopsis ni. Okey, Fahmi tengah salin. Nurin dapat. Mahdiatul dapat. Atira dapat. Najla dapat. Nabil dapat. Iman. Okey, KK dapat. Dapat sungguh mudah-mudahan. Raihan dapat. Cikgu. Ahmad Munir dapat. Senang nak ingat yang ni. Sebab tu cikgu buat summary dia. Senang nak ingat. Kita buat gambar macam ni. Kamu potong je. Kamu tahu. Ariana dapat. Adri dapat. Okey. Salin sinopsis ni. Dia lebih senang kamu nak ingat. Ray diagram tu kena cekap juga sebenarnya. Ray diagram tu kena cekap juga. Sebab ada case kena dapat. Fahmi dapat Yang ni dah salin dah. Dah dapat dah semua. Kalau sabut cikgu pasang padang garis tu. Garis tu senang. Kalau tak ada garis tu ke padang. K1, K2, K3, K4, K5, K6. Alright, terbaik semua. Terbaik. So apa dia? Kalau objek certain point paling penting yang cikgu nak kamu dapat. Kalau kamu tahu objek dia kat mana, kamu kena tahu image dia. Dia panggil karakteristik, ciri-ciri. Ciri-ciri image. Kamu kena hafal. Okay? Memang kena hafal. Objek, ciri-ciri image. Dia bagi objek, kena tahu ciri-ciri image. Okay, kadang dia tanya vice versa. Kadang dia tanya vice versa. Jadi kalau kamu nak dapat guna kanta tu, kamu nak dapat objek yang besar tapi dia tegak. Okay? Kamu nak dia objek tu besar dan juga tegak. Kamu kena letak kat mana? Image, cikgu nak image tu tegak, upright and magnify. Besar. Kamu nak kena letak objek tu kat mana? Objek tu kamu nak letak kat mana? Kes 1 ke, kes 2 ke, kes 3 ke, kes 4 ke, kes 5 ke, kes 6? Tegak dengan besar. Takis juga 6. Raihan cakap 6. Nurin cakap 6. Fahmi 6. Betul. Okey? Betul lah tu lah. Terbaik Nurin, Fahmi semua. Betul lah? So itulah antara yang dia tak boleh tanya vice besar balik. Kalau soalan dia nak tanya vice besar, dia akan tanya. Jadi kalau kita tengok, tegak dengan besar hanya ada dekat kes 6 saja. Kenapa kita tak sebut kes 5? Sebab 5 dia infinity. Gambar tak ada. No picture. No image. Okay? Jadi yang satu-satunya yang boleh dapat besar, kecil kan? Kalau dia 10 cm, objek tu kena letak kurang daripada 10 cm. Mungkin 6 meter, 6 cm, 7 cm. Okay Nurin, buat macam tu lagi senang nak hafal. Lama-lama nanti masuk sekolah lagi senang nak hafal. Okay? That's all. Cikgu rasa that's all. Tak habis kupas lagi ya. Tak habis kupas lagi. Kita jumpa next class. Kelas dia weekend tak silap cikgu Weekend. Cikgu harap yang lain semua dapat join juga waktu weekend tu. Sama juga 2 jam suku juga Okey, cikgu rasa takat tu dulu perbincangan kita masa tak mengizinkan.